Tamana. Okay, Alhamdulillah. Kita macam biasa, kita mula dengan membaca Al-Fatihah sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Wabad. Okay, Alhamdulillah, sudah mengalu-alukan semualah yang bersama kita pada pagi ini. Kita berada di Ramadan yang ke-6, Alhamdulillah. Harap semua sihat dan insyaAllah Allah beri kekuatanlah kepada kita untuk menyambung tadarus dan tadabbur kita untuk hari yang ke-6. Okay, untuk hari ini kita akan sambung sedikit huraian lagi daripada ayat 16, 17 hingga ayat 20. Okay, daripada 16 hingga 20. Okay, Ustazah akan buka peluang kepada siapa yang belum lagi baca, nak cuba baca untuk hari ni daripada ayat 16. Boleh pilih ayat pada mana. Okay, daripada ayat 16, 17, 18 hingga 20. Dan insyaAllah kalau kita habis ni kita akan sambung lagi daripada ayat 21 hingga ayat 27. So kita akan ambil satu muka surat lah. Walaupun tak sampai 10 ayat tak apa. Sebab kadang-kadang perbincangan dia agak panjang. Okay. So siapa yang nak baca mula dengan ayat daripada 16. Okay, Kak Ji. Waalaikumsalam. Siapa tu? Susu. Okay, Su. Okay, Su. Okay, Su ayat berapa? 16. Tak 16 kan? Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Okay, bagus tu. Okay, cuba dekat iz. Walaula iz. Tahan kita tu antara gigi tu. Walaula iz sami'tumuhu qultum. Walaula iz sami'tumuhu qultum. Okay. Sekali lagi baca sampai habis. Okay. Walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Okay. Verse malam kena praktis lah supaya dia jadi tebal. Sebab verse tu tebal sama dengan zal. Subhanaka hadza buhtanun azim. Wa
keluarkan sedikit di antara gigi kacip. Ustazah, bila keluarkan dia jadi lembut? Tak, dia kena angin penuh dekat dalam. Angin penuh kat dalam. Okey. Dia muncungkan sedikit mulut dan anginnya penuh. Itu dia punya perut kepala. Subhanaka hadza buhtanun azim. Jangan buang angin tu. Kalau buang angin dia jadi lembut. Dia lembut lah. Okey. Azim. Azim. Tapi dia tak ada bunyi, tu. Tak ada z, dia tak ada z. Dia macam zal. Zal. Dia tak ada bunyi buzzing, tak ada. Okey. Okay. So next siapa nak sambung ayat 17, kita ada dha lagi tu. Okay. Siapa yang nak baca ayat 17 boleh? Okay, hari ni kita ada Dr. Amila. Dr. Dalila, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Doktor, mula dengan a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu an ta'udu Okay, line Dr. Dalila tak berapa dengar tadi bacaannya. Boleh ulang balik tak? Line Ustazah ke ataupun line siapa? Line Dr. Dalila. Dr. Dalila, suaranya terputus-putus, tak dengar. Ya ke? Tu okey. Lagi sekali. Ya'izukumullahu an ta'udul limithlihi abada. Kalau nak mula an ta'udu pun boleh. An ta'udu limithlihi sambung. An abadan in mu'minin. Okay, masih lagi agak putus-putus tapi dekat abadan tu tak payah dengung, matikan sahaja. Bukan matilah, dia sebenarnya mati tapi nanti saya tak boleh nak lukis jadi tak boleh nak tunjuk matinya kat mana kan. Okay, bariskan je dua, tak payah dengung. Anta'udu limithlihi abadan in kuntum. Kat situ yang dengung. In kuntum. Ya'izukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Okay. So macam biasalah dha, kita banyak bertemu dengan dha. Dha ni dia kena ada latihan lah. Mungkin sekali dua tak berapa betul lagi. So insyaAllah kita akan cuba sampai dia ada penambahbaikan lah, maksudnya semakin baik. So, yang pentingnya kita dah tahu makhraj dia kat mana. Yang perlu adalah kita buat latihan lah. Latihan. Sebab kadang-kadang kita tak boleh nak adjust lagi dha yang bertemu dengan kaf dan sebagainya. Dia agak agak sukar juga kalau di peringkat awal. Tapi insyaAllah bila ada latihan dia akan bertambah baik. Okay. So next ayat 18. Ustazah, saya nak cuba boleh? Boleh, siapa tu? Sarifah. Okey Sarifah, okey. Tafadhali. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Wa yubayyinullahu lakumul ayat
Wallahu alimun hakim. Ha tu dalam sikit dekat tempat yang pedas tu. Wallahu Ha. alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Yang tu better. Okay. Hakim. Okay. Dan lakumul ayat. Bunyikan sedikit dia punya hembusan angin tu dekat. Oh, Ha. okay. Saya cuba Wa yubayyinullahu lakumul ayat. Wallahu alimun hakim. Okay, better. Alhamdulillah. Okay, Thank ayat you. 19. Terima kasih. Ayat 19. Terima kasih. Sama ayat 19. Siapa nak baca? Assalamualaikum Ustazah, saya nak baca tapi tiap-tiap kali saya on mikrofon kena off. Oh, okay. Siapa tu? Saya Rohana. Okay, Rohana. Kita tahu tadi. Boleh tu. Dengar dah. Okey, boleh dengar ya? Boleh. Auzubillah minasyaitonirrajim. Okay. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu. أن تشيع الفاحشة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. Okay. Ambil في semula. الذين Ambil lahum aja. Lahum azabun alimum fid dunya wal akhirah. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Okay, bagus. Lagi sekali boleh? Boleh? Cuba. Boleh. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة boleh balik. Boleh. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Okay, dekat situ kita nampak kan, maksudnya bila kita nak berhenti tu berdasarkan nafas, tapi bila kita nak mula kita ambil tempat yang boleh memberikan maksud yang jelas lah kan, maksud yang sempurna. So dia ada beberapa pilihan lah tadi kan, yang tu semua boleh. Itulah uniknya Quran, maksudnya dia kata dia ada banyak cara. Maksudnya kalau orang yang nafas pendek pun boleh, yang nafas panjang pun boleh. Cumanya kita kena tahulah kalau nak berhenti tu memang kita akan berusaha sedaya upaya untuk sampai ke destinasi terakhir kan, tapi kadang-kadang tak boleh dah, so kita berhenti. Kemudian nak mula balik tu kena tengok supaya kita dapat makna yang lengkap lah kan. Okay. Cuma bila kaedah dia kaedah dia ada juga orang bagi kaedah tentang cari wow, kadang-kadang tak boleh juga. Cari wow ke fa ke dan sebagainya kan. Dia lebih refer kepada maksud dia. Kena belajar Arabik lah ya Ustazah. Sebab tu lah dia gini Ustazah boleh gambarkan bila Al-Quran diwahyukan kepada Nabi SAW, semuanya melalui perantaraan Jibril AS. Kita tahu kan Allah boleh je mewahyukan Al-Quran tu kepada Nabi direct tanpa perantaraan Jibril, boleh. Kita kata tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetapi kenapa Allah takdirkan semua Al-Quran ni, ayat-ayatnya daripada ayat yang pertama sehingga ayat terakhir tu ditakdirkan Allah mesti melalui perantaraan. Kat situ kita dapat satu perkara yang perlu dalam pembacaan Al-Quran, memang kita kena belajar dengan guru. Kita kena belajar dengan guru. Maksudnya guru tu akan boleh memberikan panduan lah kepada kita.
So setiap orang kena ada guru lah, dan dia kena baca daripada awal Al-Quran, sebab sekarang dah complete kan, daripada awal Al-Quran sampailah ke akhir. Supaya kadang-kadang biasanya penulisan tu tak sama dengan sebutan. Kadang-kadang nampak macam panjang tapi sebutan dia tak panjang. Kemudian ada isyarat mulut tapi tak bunyi dan sebagainya. Jadi perkara tu kita tak boleh belajar semata-mata dengan melihat tulisan. Kita perlu kepada guru yang boleh guide kita lah untuk membaca dengan betul. Okay, itu satulah. Yang kedua, biasanya kita dah tengok, kita tengok dah baris je pun. Tapi bila kita baca, kita tertukar baris bawah, baris atas, baris depan. Bukan dengan sengaja kita nak tukar. Tak. Tapi bila orang dengar, kenapa kat situ baris bawah sedangkan yang betulnya baris atas. Jadi kesalahan-kesalahan begitu kalau kita baca sendiri, kita tak perasan. Kita tak perasan. Jadi kalau kita baca dengan guru, ataupun dengan kawan yang memang dapat membetulkan kita, sebab tu kita kena ada konsep tadarus yang berterusan. Maksudnya kita memperdengarkan bacaan kepada orang lain supaya kalau ada kesalahan, orang tu dapat memberikan pembetulan lah kepada kita. Tak ada selama-lamanya kita baca salah. Itu satu lah. Okay. Kemudian yang itu di sudut bacaan permulaan lah. Kemudian kena ada revision juga. Walaupun kita kata kita dah habis, dah khatam dengan seorang guru, tak cukup dengan sekali je. Nabi SAW bersama dengan Jibril AS dalam bulan Ramadan setiap malam untuk buat revision. Bukan mendapat wahyu baru. Malam Ramadan ni memang revision daripada ayat yang mula diturunkan sampailah ke Ramadan itu. Jadi dia ada konsep revision, revise banyak kali. Jadi setiap malam tu kita kata kalau bagi Nabi SAW adalah tidak sukar untuk dia menghabiskan ayat yang telah turun sampailah ke tarikh itu. Jadi maksudnya banyak kali revision demi revision, revision demi revision, sedangkan Nabi SAW bila dia baca, dia tak akan lupa dah. Maksudnya bila dia dengar je sekali Al-Quran tu dibacakan oleh Jibril AS kepadanya, dia tak akan lupa. So apa lagi lah kita kan, kita dah lah lupa kan, baca pun kadang-kadang banyak lagi tersasul. Jadi itu konsep yang Ustazah nak terapkan supaya ianya dapat dipraktikkan walaupun dah selepas Ramadan. Kita tak nampak tadarus ni hanya pada Ramadan je lah. Dia akan berlaku sepanjang kehidupan. Sepanjang kehidupan. Kadang-kadang kita ada anak, kita juga boleh baca sama. Ya. Ustazah nak tanya. Kak Nelly. Masa Jibril buat tadarus dengan Rasulullah SAW tu, dia baca ikut susunan. Ya, maksudnya dia baca ikut susunan ayat Quran macam ni ya. Maksudnya kita kata kalaulah surah Al-Alaq, Iqra tu turun tak sekali kan? Kemudian dia turun sedikit demi sedikit sampailah sempurna. Jadi bila Jibril datang, maksudnya ulangan tu mengikut susunan. Ulangan mengikut susunan. Okay, kita tahu Nabi SAW juga setiap malam sepanjang kehidupan dia akan salat tahajud kan? Jadi dalam salat tahajud juga walaupun bukan bersama Jibril, Nabi akan buat revision juga. So salat tahajud kita ni maksudnya sepanjang kehidupan ni adalah untuk revise balik ayat-ayat yang kita dah hafal. Bermakna ataupun kalau semasa tahajud kita nak buka Quran pun boleh. So Ustazah nak bagi supaya kita nampak perjuangan kita, usaha kita untuk tadarus ni bukan berakhir dengan berakhirnya Ramadan. Dia adalah satu usaha yang berterusan sampailah kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, ada soalan dari juzuk 1 ke 30. Okay, biasanya kalau kita kata semasa Nabi SAW di Mekah sebelum hijrah, sebab itu kita ada Quran ni kita bahagikan secara umumnya kepada dua. Satu, ayat-ayat yang diturunkan ataupun surah yang diturunkan sebelum hijrah dan surah yang diturunkan selepas hijrah. Kalau Jibril datang sebelum hijrah, maksudnya pengulangan itu, revision itu adalah surah-surah yang turun sebelum tu lah. Sampailah ke akhir hayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam kita bagi dalam bahasa senang ni update lah kan.
macam biasanya sahabat dia akan sentiasa update ayat-ayat Quran yang baru turun. Mereka akan sentiasa berhubung dengan Nabi SAW walaupun pada zaman tu tak ada WhatsApp. Tapi Allah bagi kemudahan kepada mereka untuk sentiasa berhubung antara satu sama lain, sama ada dengan Nabi sendiri, dengan Nabi SAW sendiri ataupun dengan antara sahabat dengan sahabat. Mereka akan sentiasa update apa ayat baru yang turun, ayat surah apa, kemudian bacaannya akan disusun semula. Sebab kalau ketika mana zaman itu tidak ada lagi Quran yang ditulis, semuanya disusun dalam minda. Semuanya disusun dalam minda. Jadi setiap ayat baru tu mereka kena insert balik. Maksudnya insert dalam surah sekian selepas ayat sekian. Jadi prosesnya akan berlaku secara berterusan. Jadi mereka tak sibuk dengan updating WhatsApp lah, sebab maksud tak ada lagi WhatsApp kan. So dia updating Quran lah. Dia akan update Quran. Ya, mereka akan susun dalam minda. Memang sangat hebat. Sangat hebat. Sebab itulah Allah pilih di kalangan mereka yang terawal untuk Allah muliakan dengan Al-Quran tu adalah di kalangan orang Arab, sebab mereka memiliki satu keistimewaan di mana hafalan mereka sangat kuat. Dia banyaklah faktor dia. Untuk hafalan kuat ni banyak faktor. Nanti mungkin selepas Ramadan kita boleh sambung lagi meneliti tentang ulum Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran, yang mana kita akan bincangkan bagaimana sahabat dia boleh menjaga Al-Quran yang mereka telah hafal. Jadi itu di antara perkara-perkara yang akan berlaku secara berterusan. Dia bukan hanya Ramadan je lah. Okay. So itu Ustazah kena terangkan dekat sini sebab kalau dalam pembacaan kemungkinan apa yang Ustazah sebut tu tidak ditulis. Jadi Ustazah kena beritahulah. Ustazah kena beritahu supaya kita menanamkan tekad bahawa tadarus dan tadabbur ni akan dilakukan sepanjang hayat. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Cuma kenapa Ramadan ini disebut sebagai sinonim dengan Al-Quran tu dengan Ramadan, sebab mula diturunkan dalam bulan Ramadan dan Nabi SAW menggandakan usaha-usaha membaca, usaha-usaha mendekatkan diri dengan Al-Quran itu lebih lagi secara lebih agresif lah kita kata pada bulan Ramadan. Bukan bermaksud bulan lain tak tetapi bulan Ramadan ni memang usahanya lebih nampak jelas. Okay. So, sorry panjanglah pula. Okay, kita sambung yang terakhir ayat 20. Ayat 20. Siapa nak baca? Okay, kita ada ramai hari ni 40. Alhamdulillah. Siapa yang nak baca? Okay. Saya baca Ustazah. Boleh? Siapa tu? Azliza. Okey, Azliza. Fadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Bagus. Dekat fad tu ada pantulan tak? Tak ada. Okay. So tak ada, kalau tak ada betul lah. Kadang-kadang bila kita dengar melalui online kita tak berapa sure kan. So kita tahan dekat situ. Walaula fadlullahi alaikum. Betul lah. Okay. So itu dah habis. Ada soalan ke tentang bacaan sebelum kita buat sedikit tadabbur? Tak ada Okay. So kita sambung perbincangan kita yang lepas ataupun yang semalam tentang bagaimana sikap kita sekiranya kita mendengar fitnah. Bagaimana sikap umat Islam yang benar-benar beriman kepada Allah apabila mereka mendengar fitnah. Apa yang kita baca ni adalah satu remark daripada Allah SWT terhadap fitnah yang berlaku kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Okay. Semalam kita kata Ustazah ada bagi dua orang suami isteri, suami isteri yang bernama Ummu Ayyub dan Abu Ayyub. Bila saja mereka mendengar fitnah terhadap Aisyah, mereka ada satu reaksi. So reaksi mereka tu membayangkan keimanan mereka lah. Sebab apabila kita mengatakan bahawa kita sesama mukmin adalah bersaudara, maka sekiranya kita mendengar apa-apa fitnah yang dilontarkan terhadap saudara kita, kita akan refer kepada diri kita dulu.
Kita akan refer kepada diri kita dulu. Kalaulah kita tak terbayang untuk melakukan perbuatan yang terkutuk tu, dan kawan kita tu kita merasakan dia jauh lebih baik daripada kita, maka kita akan tolak fitnah itu dengan mempertahankan saudara kita tu lah. Kita akan tolak okay. Okay, bagus Farah. Dah tak perasan bila dia bercakap ni, tak perasan dah skrin dah tak tak synchronize dengan bacaan. Okay. Semalam kita akan tengok hari ni ayat tadi tersambung pada ayat 16. Ya, 16. Kita nampak skrin okey jelas? Nampak. Jelas Ustazah. Okey. Semalam Ustazah ada bagi suami isteri macam mana reaksi mereka. Hari ni Ustazah nak bagi tentang masyarakat secara umum. Masyarakat secara umum bagaimana reaksi mereka juga apabila mendengar fitnah yang ditaburkan terhadap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Okay, kita tengok ayat 16 ni. So ayat 16 ni disebut walaula id sami'tumu. Id ni menggambarkan ketika mana, sebaik sahaja dengar. Maksudnya apa reaksi kita sebaik saja dengar. Sama ada kita nak turut serta ke, nak tambah ke, nak tolak ke dan sebagainya. Okay. Di sini Allah kata sepatutnya semasa kamu mendengar, dengan segera kamu berkata, qultum, dengan segera kamu berkatakan, ma yakunu lana. Ma yakunu lana maksudnya ma yanbaghi lana, tidak patut bagi kita. Tidak layak bagi kita untuk memperkatakan hal ini. Maksudnya bagi orang yang beriman, mereka tahu bahawa itu adalah satu dosa besar lah bila kita memperkatakan perkara yang melibatkan maruah seseorang. Terutamanya menuduh tentang zina dan sebagainya. Pertuduhan liwat, pertuduhan zina, kemudian khalwat, tetapi khalwat tidak termasuk dalam yang kita namakan hukum hudud lah. Kalau orang tu katalah dia tuduh laki perempuan ni mereka telah berkhalwat di rumah berkenaan, di rumah sekian. Jadi tuduhan khalwat dia tak termasuk dalam hukum sesiapa yang menuduh tu akan dikenakan 80 kali sebatan, tetapi masih lagi dikira berdosa. Okay, Ustazah, kalau dia memang buat sungguh-sungguh, kalau betul-betul lah saya nampak dia memang mereka tu tidak berkahwin, duduk satu rumah, macam mana reaksi kita pula? Tak boleh ke langsung nak cakap duduk diam ke macam mana? Okay. Yang dilarang di sini adalah menghebahkan. Yang dilarang adalah menghebahkan. Contohnya kita tengok, kita tulis dekat WhatsApp, kita bagi dekat kawan. Kita tengok, kita bagilah dekat kawan. Kita tulis aku dah tengok ni sekian ni, orang ni duduk kat sini, kemudian kita pun send. Okay. Kawan yang kedua tu dia tak tengok pun, dia send juga pada orang lain pula. Jadi maksudnya cara kita nak menegur bukan cara kita menghebahkan perkara buruk tersebut. Tetapi sama ada kita pergi kepada orang yang berautoriti untuk menyelesaikan masalah itu, dan kita kata orang yang berautoriti ni dia tahulah setakat mana dia perlu bertindak. Kalau kita sebarkan, kita tak boleh pastikan orang yang dengar tu dia ada tak ilmu bagaimana dia nak berhadapan dengan perkhabaran yang dia dengar. Takut-takut dia juga akan menyebarkan dan sampailah jadi viral bermula dengan seorang. Jadi apabila kita dengar saja kita kata benda ni tak boleh disebarkan, itu pertama sekali. Walaupun kita nampak benda tu adalah suatu yang dosa, satu yang mungkar, kita tak boleh sebarkan. Yang kita boleh kita sebut, ataupun kalau kita boleh berjumpa dengan mereka yang bersalah tu lagi baik. Maksudnya kita akan menasihati mereka. Kalau kita dapat WhatsApp daripada kawan, kita kata kita tak boleh nak sebarkan perkara-perkara ni, ini adalah dosa. Kita kena melalui channel yang betul, bukan cara begini yang Islam ajar untuk kita membetulkan kesalahan. Lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan kita kata maruah seseorang lah. Jadi di sini disebut kita kena react, kita kata ma yakunu lana. Maksudnya tidak layak, tidak sepatutnya. Tidak sepatutnya kita berkata-kata tentang perkara ini. Kalau dalam kes Aisyah ni, mereka sebut subhanak, maha suci Allah daripada segala kekurangan dan daripada segala bentuk keperluan kepada makhluk. Di sini kita kata satu perkataan yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala lah.
Jadi disebut hadza buhtanun azim. Sesungguhnya ini adalah satu pendustaan yang sangat hebat, sangat nyata. Sebab ia melibatkan Nabi SAW. Jadi di sini kita tahu bahawa kenapa dalam kata-kata ni disebut subhanaka, sebab Allah Subhanahu Wa Taala kita tahu kedudukan Nabi di sisi Allah. Sekiranya sesiapa sahaja yang cuba untuk merendahkan kedudukan Nabi SAW, maka Allah sendiri akan bela. Allah sendiri akan bela. Jadi di sinilah mereka mengatakan bahawa subhanak maksudnya maha suci Allah, Allah tidak akan membiarkan rasulnya diperkatakan ataupun hina dalam masyarakat. Jadi disebut subhanaka hadza buhtanun azim, refer kepada apa yang telah mereka sebarkan itulah. Okey. Kalau kita nak balik dalam masyarakat kita juga macam jenis-jenis gosip. Gosip ni tidak lain dan tidak bukan, ia adalah satu dosa lah. Ia adalah satu dosa. Sebab kita memperkatakan tentang seseorang, kalau kita nak tegur, dia bukan caranya bergosip. Bukan cara bergosip. Kita takut-takut nanti terlalu banyak perkara yang kita memperkatakan dan kita tak mampu lagi berhadapan dengannya ketika mana kita dihisap oleh Allah di akhirat nanti. Sangat-sangat kena jaga lidah sebab kadang-kadang dengan lidah ini seseorang itu dihumbamkan ke dalam api neraka. Sangat sukar untuk kita berhadapan dengan perhisaban pada hari akhirat nanti sekiranya kita tak jaga lidah lah. Okay. Ada soalan setakat ni? Tak ada? Okay, kita pergi kepada yang 17. Kalau ada boleh tulis dan kalau kita lepas pun nanti kita akan balik semula. Okay, ayat 17. Ayat 17 ni adalah satu amaran daripada Allah. Allah memberi pengajaran, Allah memberi ingatan supaya kamu tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Kamu tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama dengan menyebarkan fitnah, terutama yang berkaitan dengan maruah, sekiranya kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman tidak akan terlibat dengan perkara-perkara gosip, perkara-perkara fitnah ini. Sekiranya dia ada tanggungjawab, memang kita ada tanggungjawab untuk melarang kemungkaran, tetapi untuk melaksanakan tanggungjawab itu kita ada channel yang dibolehkan, bukan dengan cara menyebarkan sesuatu di kalangan masyarakat dan kita tidak pun mengambil jalan penyelesaian sebenarnya, menambahkan lagi kekusutan dalam masyarakat dan menimbulkan ketegangan di kalangan masyarakat juga. Itu lebih teruklah. Bukan saja kita menyelesaikan tetapi kita sendiri menyumbang kepada kerosakan yang berlaku dalam masyarakat di mana kita create ramai orang yang berbohong, ramai orang yang bercakap tentang maruah orang lain. Jadi dosanya akan berlipat-lipat kali ganda lah. Okay. So itu yang kita bimbangkan lah. So kalau kita tak pasti macam mana kita nak menyelesaikan, mungkin kita kena jumpa dengan mereka yang kita rasakan boleh memberikan suatu pandangan macam mana perkara tersebut nak diselesaikan. Okay, ini semua adalah Al-Quran yang Allah turunkan dan akhir sekali dalam ayat 18 Allah sebut wa yubayyinullahu lakumul ayat. Dan Allah menjelaskan kepada kamu perkara-perkara yang berlaku di kalangan kamu supaya ianya terang. Wa yubayyinullahu lakumul ayat, dan begitulah Allah menerangkan tentang hukum hakamnya kepada kamu. Wallahu alimul hakim, ketahuilah Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Mengetahui akan apa yang kamu lakukan, hakim maha bijaksana dalam menurunkan suatu penyelesaian kepada isu yang kamu hadapi ataupun kepada masalah yang kamu hadapi. Sebab itu kita bila kita belajar ni, pertama sekali adalah kita nak menyahut cabaran ataupun kita nak menyahut apa yang Nabi SAW pesan supaya kita sentiasa belajar membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan cuba untuk mengamalkannya dalam kehidupan. So macam mana kita nak amal ayat ni? Apa-apa sahaja gosip ataupun fitnah yang kita dengar, kita tak boleh sebarkan. Itu pertama, kerana ia adalah dosa. Okay, macam mana cara penyelesaian? Kita ada channel. Kalau kita tak pasti channel mana, mungkin kita boleh bertanya dengan orang yang lebih mengetahui lah. Bukan dengan cara kita menyebarkan fitnah tersebut. Okay.
Ayat 19 ni amaran amaran, lagi satu amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala di mana Allah menyebut innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang yang suka menghebah-hebahkan tuduhan, gosip ataupun fitnah yang buruk, dan dia nak sebarkan di kalangan orang-orang yang beriman, contohnya terhadap apa yang berlaku kepada Sayyidina Aisyah, maksudnya Abdullah bin Ubay bin Salul ni adalah seorang munafik yang sememangnya dia berusaha untuk melemahkan umat Islam. Dia tak boleh nak secara terang-terangan mengangkat senjata kerana dia tahu bahawa umat Islam ni sangat kuat, sebab peristiwa ni berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Jadi kita tahu tahun ke-6 Hijrah ni dah berlalu pun perang Badar, dah berlalu pun perang Uhud, dah berlalu pun perang Ahzab yang mana perang yang sangat sengit dan di situ nampak kekuatan umat Islam. Jadi orang munafik mengatakan kita tidak boleh bersemuka dengan senjata, so kita akan cari cara-cara yang lain untuk melemahkan umat Islam. Inilah salah satu cara dia. Spread perkara-perkara yang berkaitan dengan kelucahan, terutama yang paling lucah ni pertuduhan zina lah, ataupun liwat, ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan kemaluan manusia lah. Jadi di sini disebut al-fahishah. Al-fahishah ni perkara-perkara yang lucah yang berkaitan dengan kemaluan manusia. Okay. So sekarang ni dalam zaman akhir ni kita ada LGBT kan, lesbian, gay, bisexual dan sebagainya. Kadang-kadang kita dengar dua-dua ni perempuan tapi duduk sekali, yang seorang tu macam tomboy, yang seorang tu macam perempuan lah. Jadi kita dah menaruh sangka lah macam mana keadaan diri mereka ni, sebab kita tak boleh nak kata mereka tu berzina kerana mereka tu perempuan sama perempuan. Jadi macam mana kita nak buat perkara ni sekiranya berlaku dalam komuniti kita ataupun dalam masyarakat kita. Jadi di situ kita kena secara bijaklah menangani isu tu. Sebab isu-isu yang berkaitan dengan kelucahan ni, kita tak boleh ambil masa sehari untuk selesaikan. Dia perlu masa dan perlu ditangani dengan bijak. Sebab Ustazah biasa jumpa dengan mereka yang gay, duduk satu rumah menanti pelanggan. Kita pergi tu memang mereka tengah beroperasi. Jadi bukan waktu yang singkat untuk kita mengubah mereka lah. Okay. Mungkin ada orang tanya, Ustazah saya cakap apa dengan dia orang kalau jumpa? Okay. Pertama sekali yang Ustazah tanya adalah syahadah. Ingat lagi tak mengucap? Ingat lagi tak mengucap? Jadi dia orang kata ingat Ustazah, takkan nak lupa mengucap. Ni semua ni lelaki yang dah nampak memang 100% macam perempuan. Mereka lelaki, Ustazah pergi dekat rumah yang mereka sewa, mereka duduk kat situ dalam lebih kurang 15 orang. Semuanya lelaki gay. Dan mereka menanti apa kita panggil, menanti customer untuk datang ke rumah tu. Okay, Ustazah cakap apa? Ustazah bagi tazkirah ke apa? Baca surah Nur ke apa? Okay, so Ustazah katakan bahawa untuk merawat dan kita kata mengubah mereka tu bukan satu masa yang singkat lah. Macam Nabi SAW juga mengambil masa untuk mengislamkan Abu Sufyan, lebih daripada, kalau kita kata 13 tahun campur dengan 13 tahun campur 8 tahun, berapa? 21 tahun. 21 tahun untuk mengislamkan mereka yang bukan calang-calang menjadi musuh sebelumnya, iaitu Abu Sufyan. Pernah menjadi komander perang nak serang umat Islam ketika mana dalam peperangan Ahzab. Okay. Perkara pertama yang saya tanya mereka adalah syahadah. Bila mereka boleh mengucap, Ustazah kata cuba mengucap ramai-ramai, Alhamdulillah. Ustazah kata congratulations, iman masih ada. Congratulations, iman masih ada, sebab itu tiket nak masuk syurga. Walaupun sebelum itu diseksa dengan berbagai seksa, tapi itulah kita kata tiket untuk masuk syurga masih lagi ada. So congratulations. Yang kedua tanya pasal salat. Salat ni memang fail lah semua. Okay, okay, di sini maksudnya ini usaha-usaha yang kita kata musuh
untuk melemahkan masyarakat Islam. Kita jangan tertipu Kita jangan tertipu. Kita jangan pula menjadi ejen kepada orang-orang munafik ataupun orang kafir untuk melemahkan umat Islam sendiri. Yang ini satu amaran keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu, sungguh orang yang suka menghebahkan tuduhan yang buruk di kalangan orang yang beriman. Cuma al-fahishah ni dia bukan sekadar tuduhan buruk, dia adalah tuduhan yang melibatkan kemaluan manusia. Dia adalah perkara-perkara yang kita sebut sebagai kelucahan yang berlaku dalam masyarakat, mereka suka sebar-sebarkan. Lahum azabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih, bukan sahaja di akhirat tetapi juga di dunia. Dekat sini kita kata walaupun dalam keadaan mana sekalipun, kita tengok Al-Quran tu akan memasakkan akidah yang jitu dengan alam akhirat. Sebab kalau di dunia dia tidak didakwa, kalau di dunia dia telah menghebahkan satu fitnah tetapi dia tidak dibalas di dunia ini, kita kata dia tidak akan terlepas di akhirat. Sebab yang akan menjadi saksi di akhirat nanti kita akan tengok Allah sebut yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita akan tengok ni dalam ulasan Allah dalam ayat yauma tashhadu alaihim alsinatuhum ni ayat 24 ni. So sebab itulah bila kita baca ni pertama sekali kita refer kepada diri kita. Nampak kan ayat 24 ni? Kita potong, pakai lagi sekarang macam ni. Hello, nampak tak ayat yang Ustazah tunjuk tadi? Tadi nampak. Nampak dah. Nampak Ayat 24 ni Si 24 ni surah Nur juga, page yang sebelahnya, page yang di sebelah. So dekat sini kita kata kalau di dunia dia terlepas, walaupun dia telah pun kita kata menyebarkan fitnah dan sebagainya, dia tidak akan terlepas. Macam Abdullah bin Ubay bin Salul, dia sebenarnya banyak lagi perkara yang Ustazah nak sebut. Antara beberapa orang sahabat yang turut serta dalam menyebarkan fitnah ini disebabkan oleh mereka terkesan dengan suasana. 3 orang sahabat, 2 lelaki dan 1 perempuan. 2 orang sahabat itu, yang pertama adalah nama dia Mistah ibn Usasah. Mistah ni sepupu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Mistah ibn Usasah. Yang kedua nama dia Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit. Kalau siapa pernah belajar tentang penulisan Al-Quran, dia akan berjumpa dengan seorang sahabat yang ulung, nama dia Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ni adalah penulis wahyu kepada Nabi SAW, dan dia juga bertanggungjawab untuk mengumpul Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, dan dia jugalah yang bertanggungjawab menjadi ketua kepada satu komiti yang telah diamanahkan oleh Uthman bin Affan untuk menyalin semula Al-Quran sampailah ke tangan kita ni. Zaid bin Thabit ni sangat-sangat kita kata berjasa terutamanya kepada Al-Quran. Sebab dengan jasanya lah kita dapat membaca Al-Quran yang bertulis sekarang ni. Antaranya. Okey. Jadi 3 orang ni, Hassan bin Thabit ni adalah 2 beradik dengan Zaid bin Thabit. Kan? Dia juga terkesan dengan apa yang berlaku terhadap Aisyah dan antara yang menyebarkan. Okey. Yang perempuan namanya Hamnah bintu Jahshin. Hamnah bintu Jahsh. Okey. So yang ni Ustazah cerita ni bukan cerita dongeng Dia adalah cerita yang benar berlaku pada zaman Nabi SAW. Sebab itulah Allah melarang keras berlakunya penyebaran fitnah di kalangan umat Islam. Sebab kadang-kadang sebahagian daripada umat Islam juga tidak terlepas daripada terlibat dengan penyebaran fitnah. Dan ini terbukti pada zaman Nabi SAW juga ada 3 orang yang terlibat. Mereka ni adalah sahabatnya, sahabat yang terkenal tetapi kita kata itulah ujian daripada Allah SWT. Okay, tetapi mereka yang bertiga ni setelah Allah turunkan ayat 11 yang kita baca tadi sampailah ayat ni ayat yang kita baca ni, kita belum baca ni sampai ayat 26 ni, sebelum ayat 27 ni. Setelah Allah turunkan ayat ini, ketiga-tiga orang ni pergi berjumpa dengan Nabi SAW dan mengaku bahawa mereka telah turut serta dalam menyebarkan fitnah. Lalu mereka dihukum dengan 80 kali pukul kulit. Dengar So mereka ni siapa? Sahabat kan? Sahabat kan? Okay, mereka tahu mereka melakukan dosa besar. Betul kan? Okay.
Apabila mereka mengetahui kebenaran, mereka tak duduk diam sebab mereka ni orang Betul Ustazah. mereka ni orang-orang yang benar beriman. Lalu mereka tampil berjumpa dengan Nabi SAW dan begitulah kita. Kalau kita salah, kita mengaku kesalahan. Perbaiki diri, terima hukuman sekiranya sememangnya kita layak menerima hukuman di atas kesalahan yang kita buat. Jangan lari daripada kesalahan yang kita buat. Jadi mereka Ustazah, macam mana pula dengan aib kalau macam kita tak nak buka aib kita? Okey, kenapa kita tak nak buka aib kita? Maksudnya kita tak nak cerita lah. Sebab kan kadang kalau kita buat silap, kita dengan Allah kita senyap je lah, tak payah cerita ke orang lain. Okay, tak payah. Maksudnya kalaulah sekiranya seorang tu dia berzina, kan? Tak ada orang tahu. Sampailah ke hari perkahwinan dia nak kahwin, kan? Adakah dia kena terang balik aku ni pernah berzina gini ni? Tak perlu sebab Allah dah tutup. Bila Allah dah tutup, maka serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni kita akan cerita juga dalam surah Nur di mana Abdullah bin Ubay bin Salul ni bukan saja dia menyebabkan fitnah, tetapi dia ada 3 orang hamba perempuan yang dia lacurkan mereka. Nampak di surah Nur ni. Abdullah bin Ubay bin Salul dia ada 3 orang sahabat dan mereka ditakdirkan Allah 3 orang hamba ni telah pun bersyahadah. 3 orang hamba dia telah bersyahadah. Lalu Abdullah bin Ubay bin Salul antara yang dia lakukan semasa dia berada di Madinah, antara perniagaan dia adalah melacurkan hamba dia untuk dia mendapat duit. Okey. So nanti semasa kita bincangkan, hari tu Ustazah ada bagi dalam ayat 4, az-zani la yankihu illa zaniyatan. Az-zani ingat lagi tak? Sekejap. Kalau tanya ingat ni agak payah ya. Okey. Okey. Ni ayat 3 Itu Ustazah dah sebut kan? Ustazah kata penzina lelaki tidak akan berzina. Yang kihu ni Ustazah berikan tafsiran dia adalah penzina. Dia bukan berkahwin Ya. Okey. So nanti Ustazah akan cerita sikit background bila kita sampai kepada hamba kepada Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Abdullah bin Ubay bin Salul ni dia memerintahkan 3 orang hamba ni melacurkan diri. Refer kepada soalan Fazlin tadi. Maksudnya kesalahan tu kita kena cerita ke? Jadi kalau Allah dah tutup, kita tutup lah. Di sini Allah ceritakan walaupun mereka dipaksa, maksudnya Allah kata innallaha ghafurur rahim. Maksudnya disebabkan oleh mereka ni hamba, maka mereka kena ikut apa yang diarahkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, maka Allah itu Maha Pengampun terhadap apa yang berlaku pada mereka. Jadi nanti kita akan sebut yang itu. Jadi kalaulah Allah telah tutup, kita tak perlu lagi buka aib itu. Okey. Kita balik kepada ayat yang Ustazah nak terangkan tadi tentang Allah memberi amaran supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang menyebarkan fitnah Sebab di sini Allah mengatakan di akhirat nanti kalau dia terlepas di dunia, dan kita kata sebab kalau kita menzalimi orang, kita kena minta ampun kepada orang tu lah. Contohnya kita menyebarkan fitnah terhadap diri dia. Di akhirat nanti Allah tidak akan ampunkan sebab itu kesalahan kita dengan manusia. Kita kena fikir panjang sangat kalau kita nak bercakap tentang manusia. Sebab itulah kita dikira berdosa besar dengan mengumpat seorang kawan kita atau mengumpat sesiapa sahaja. Ia adalah satu dosa besar. Dia bukan dosa kecil Hanya bercerita sahaja menyebabkan kita termasuk dalam dosa besar. Apabila perkara yang kita ceritakan itu bukan sesuatu yang betul, maka ia adalah fitnah. Dan apabila cerita yang kita ceritakan itu adalah sesuatu yang benar, maka kita berkata-kata di belakang dia. Kalau perkara yang kita ceritakan itu tidak benar, dia tidak ada di situ untuk mempertahankan diri. Yang terbaik kita kena jumpa orang tu. Ustazah takut nak jumpa dia. Kalau takut nak jumpa dia, jangan bercakap. Kalau takut nak jumpa dia, datang jumpa dengan Dr. Sufia akan pergi jumpa dia. So kita jangan memberi alasan, maksudnya kita takut nak jumpa dia, kita boleh memperkatakan tentang diri dia. Sebab kesalahan itu tidak akan diampunkan selagi mana Tuhan yang kita memperkatakan tentang dia tu tak ampunkan kita. Ustazah takut sangat yang tu.
Okey, kalau kita tengok dalam ni Allah kata yang akan menjadi saksi kita di akhirat adalah yauma tashhadu alaihim alsinatuhum, pada hari akhirat itu yang akan menjadi saksi kepada mereka adalah lidah-lidah mereka, alsinatuhum wa aidihim, dan kaki tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki mereka, bima kanu ya'malun, terhadap apa yang telah mereka lakukan. Kemudian pada hari akhirat inilah Allah akan menyempurnakan segala apa yang telah mereka balasan yang sepatutnya mereka terima di atas kesalahan yang mereka lakukan. Sebab itu Allah kata yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Dan mereka tahu bahawa Allah itu maha adil, maha benar dan maha adil. Annallaha huwal haqqul mubin. Okay. So yang ni Ustazah akan ceritakan balik lagi nanti kalau kita sampai kepada masalah. Okay, tadi Ustazah cerita 3 orang tadi. Apabila mereka mengaku, mereka dikenakan 80 kali pukul kulit oleh Nabi SAW. Kemudian mereka kembali ke dalam masyarakat seperti mana kembalinya mereka dalam masyarakat seperti biasalah. Mereka tidak akan dicap lagi ni orang yang lakukan kesalahan ni sampai bila letak. Apabila mereka telah bertaubat dan betul-betul memperbaiki diri, maka kita sebagai umat Islam perlu menerima mereka sebaik-baiknya, memberi peluang kepada mereka untuk mereka kembali kepada Allah SWT. Siapalah kita nak menghukum mereka, sedangkan Allah SWT itu maha luas rahmatnya, maha luas pengampunannya. Kita pula pandai-pandai nak pergi beri komen dan sebagainya. Terimalah mereka kerana mereka juga adalah sebahagian daripada kita. Mereka juga adalah manusia yang melakukan kesalahan dan kita juga melakukan kesalahan. Yang bezanya adalah kesalahan kita itu ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Bagi Abdullah bin Ubay bin Salul, kalau nak kena habiskan ni, bagi Abdullah bin Ubay bin Salul ni dia tidak mengaku. Apabila dia tidak mengaku, dia tidak dikenakan 80 kali pukul kulit sebab dia tidak mengaku dan tidak ada orang yang tampil ke hadapan untuk mendakwa dia. Itu juga dengan Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah tidak tampil berjumpa dengan Nabi SAW sebagai seorang hakim untuk mendakwa Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka dia dilepaskan sampailah dia mati, dia tidak menerima hukuman. Tapi Allah dah bagi satu peringatan bahawa di akhirat nanti dia akan diberikan balasan yang sempurna di akhirat. So kita sangat takut dalam kehidupan kita, kalau kita terlepas di dunia, kita tak akan terlepas di akhirat. Kita nak balik kepada Allah dalam keadaan diri kita ni bersih. Maksud irji'i ila rabbika, di mana Allah mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai diri yang tenang, kembali dalam keadaan Allah Subhanahu Taala redha akan kita. Kita tidak ada perkara-perkara yang tersangkut dengan manusia. Kalau ada kesalahan, mohon maaf daripada mereka. Kalau ada hak yang kita ambil daripada mereka, kembalikan kepada mereka. So di bulan Ramadan ni bertepatan dengan PKP ni, kita banyak muhasabah. Ustazah, Ya. ada soalan dekat chat. Okey, apa soalan dia? Ustazah, bagaimana nak mengelakkan diri kita dari menyebarkan fitnah atau cerita orang kerana memang tempting nak cerita berita sensasi? Okey. So tu kita pertama sekali adalah saya nak bagi Allah sebut ni, Allah sebut dalam ni kenapa ada temptation tu. Okay, temptation tu Allah sebut dalam ayat yang muka surat selepas tu 21. Semua tu adalah jalan-jalan syaitan. Ingat. Semua tu adalah jalan-jalan syaitan. Sebab Allah bagi di sini Allah kata ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Syaitan ni sangat cerdik dia menghiasi sesuatu yang dosa itu seolah nampak macam senang je nak bercakap, seronok je nak bercakap. Kalau tak bercakap nanti orang pulaukan kita, kan? Kalau tak bercakap nanti orang kata kamu ni memanglah baik sangat, tak nak turut serta. So tu semua adalah satu janji Allah kat sini. Allah kata jangan sekali-kali kamu ikut jejak langkah syaitan. Pertama yang kita kena pasakkan dalam diri kita adalah itu jalan-jalan syaitan. Syaitan tidak akan membawa kita kepada redha Allah, for sure. Sebab Allah kata syaitan kata innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan ni nak supaya kita masuk sekali dengan dia dalam neraka yang menyala-nyala. So kalau kita ada perasaan nak sebarkan, kita akan letakkan pada diri kita, aku ni ikut syaitan ni. Aku
aku ikut syaitan ni. So macam mana nak bezakan umpatan dan bercerita tentang sifat orang yang agak baik kan? Apa tu? Sal tanya macam mana Sal? Tak sempat nak baca. Sekejap, saya buka kat chat. Okay. Macam mana nak bezakan umpatan yang bercerita tentang sifat seseorang yang agak buruk supaya kita boleh plan dalam dakwah. Okay. Dia kalau nak plan dalam dakwah, maksudnya kita kata orang yang berkenaan je lah. Dan orang yang kita ceritakan itu, dia tahu hukum hakam. Bukan kita menceritakan kepada orang yang memang tak tahu, yang kita tak pasti bahawa dia boleh simpan ke tak, ataupun dia tahu tak hukum hakam dalam menjaga apa yang kita sampaikan, mesej yang kita sampaikan ini. Jadi kita kena selektif bila kita nak cerita. Cerita tu kenapa? Hanya sekadar untuk membetulkan ataupun memperbaiki orang tu. Jangan yang tak perlu pun kita cerita juga. Tak. Sebab ingat ya, setiap perkataan kita itu akan dirakam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak susah ni dengan kata-kata kita yang kita tak fikir 2-3 kali ni, kita susah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam Ustaz katakan, wajah pertama yang kita nak nampak kita ke mana kita dibangunkan siapa? Rasulullah. Kita kena tanya, adakah itu yang disarankan oleh Nabi SAW? Yang kita nak buat tu ke yang disarankan? Kalau kita ikut jejak langkah syaitan, mustahil kita akan dapat melihat wajah Nabi SAW ketika mana kita bangun di akhirat nanti. So kita hidup ni tak lama ya. Bukan lama, bukan selama-lamanya. Bila-bila sahaja maut akan menjemput. Jadi kita sangat kita kena selektif dalam memperkatakan sesuatu. Kita tahu kita ada kemampuan untuk kita kata menasihati ya, tetapi kita kena tahu juga cara yang betul supaya kita tidak dimanipulate oleh syaitan. Syaitan akan ambil kita kata ambil peluang juga ni. Oh dia kata orang ni nak bercerita ni. Dia mulalah daripada cerita 1 jadi 4. Azhar, ya. Ada lagi soalan sebelum tu. Kalau kita dah terumpat, kita perlu mohon maaf dengan orang tu dan cerita apa yang kita cakap tentang dia atau minta maaf secara am sahaja? Okey. Kalau dia melibatkan maruah, kalau dia melibatkan maruah, okey. Kita kena minta secara direct lah. Kita kena minta maaf secara direct sebab kita telah membuat satu kesalahan besar terhadap diri dia. Dan Allah tak akan ampun kecuali orang tu ampun pada kita. Kita cuba fikir, kita nak cakap senang kan? Tapi nak minta maaf susah. Nak cakap senang tapi nak minta maaf susah. Okay, kalau kita susah nak minta maaf dengan dia, kalau kita berhadapan dengan Allah lagi susah. Kita nak pilih yang mana satu? Mungkin dia takut putus sahabat kot, persahabatan tu terputus dengan cara dia describe lah apa yang dia cerita kan. Okay. Kita nak redha Allah ke nak redha manusia? Allah. Okay. Kalaulah dia benar-benar orang yang beriman, kalaulah dia benar-benar orang beriman dan kita mengaku atas kesalahan kita, maka kita juga yang sedang mendengar Ustazah ni, yang bersama-sama dengan kita ni, kalaulah sahabat kita datang mengaku akan kesalahan dia, maafkanlah dia. Okay. Ustazah nak cerita satu figure dalam surah Nur ni juga, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ni siapa dengan Aisyah? Bapa. Okay. Bapa mestilah sayang kat anak kan? Okay. Salah seorang yang saya cerita tadi adalah Mistah bin Usasah. Mistah ni sepupu dengan Abu Bakar. Okay, Mistah ni memang diberi perbelanjaan nafkah oleh Abu Bakar As-Siddiq sebab dia di kalangan orang-orang yang miskin. Abu Bakar ni memang kita tahu dia terkenal dengan mempunyai kekayaan yang luar biasa yang Allah kurniakan kepada dia. Sehinggalah kita kata Islam sampai kepada kita ni pun adalah sebahagian besar tu adalah harta daripada Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, sampai sekarang, sampai hari kiamat. So kita nak mengikut jejak langkah mereka ni, bukan nak mengikut jejak langkah orang-orang yang kecundang di tengah jalan. Okay, so nak cerita supaya kita dapat ambil sikap Abu Bakar ni. Okay, kita tahu Mistah ni adalah salah seorang yang turut serta dalam menyebarkan fitnah. Betul kan? Okay. So Abu Bakar pula on top of that, dia adalah seorang yang telah memberi cara hidup kepada Mistah. Bila Allah SWT telah membersihkan Aisyah daripada pertuduhan, maka sampailah ke telinga Abu Bakar, sudah pasti kan? Dan kesan fitnah kepada seorang ayah ni sangat besar sebab
Aisyah adalah anak kesayangannya dan dia tahu akan anak itu, kan? Hidup dalam Islam, tidak pernah hidup dalam jahiliah. Okey. Jadi kesan kepada Abu Bakar ni sangat besar. Lalu dia pun berkata, wallahi, bersumpah, wallahi la unfiqu ala Mistah abadan. Aku tidak akan lagi memberi saraan hidup kepada Mistah selama-lamanya. Kalau kita kata tak apa je lah kan? Kan? Memang layak lah itu. Kenapa pula cakap pasal anak aku? Kan? Okey, tengok bagaimana Allah memujuk Abu Bakar. Saya akan tunjuk ayat dia. Walaupun kita tak baca lagi tak apa. Okey, saya akan tunjuk ni komen Allah terhadap Abu Bakar. Saya nak ambil bahagian terakhir je dekat ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Adakah tidak kamu suka Allah mengampunkan dosa kamu dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ni sebenarnya ditujukan kepada Abu Bakar. Kita tahu ujian tu suatu yang sangat sukar kan? Tapi dalam ujian itu ada rahmat. Ujian yang diterima oleh Abu Bakar sebagai seorang ayah bukanlah satu ujian yang calang-calang. Ia adalah satu ujian yang amat berat. Tetapi Allah itu nak kepada Abu Bakar suatu kedudukan yang lebih tinggi daripada apa yang dia ada sekarang. Maka sebaik saja dia bersumpah, aku tidak, demi Allah, aku tidak akan lagi memberi nafkah kepada Mistah. Lalu Allah turunkan ayat ini. Allah bertanya kepada Abu Bakar dengan pertanyaan ini, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, tidakkah kamu suka Allah mengampunkan dosa kamu dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Maka direct Abu Bakar menjawab, bala, ya, uhibbu an yaghfirallahu li, aku suka kalau Allah mengampunkan dosa aku. Maka dia pun mengembalikan nafkah itu kepada Mistah dan dia gandakan sebanyak 2 kali daripada saraan yang sebelumnya. Kita boleh buat macam tu tak? Kita boleh buat macam tu tak? Ada orang datang minta maaf Kak Nelly, ada orang datang minta maaf, dia bagi tahu kita, aku telah fitnah kau gini. Kita kata tak apa kejap saya pergi cari apa-apa hadiah, saya nak hadiahkan kepada kamu kerana kamu telah pun mengangkat darjat saya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan saya mengampunkan kamu. Okey, ambil contoh mereka ini jadi kalaulah kita ni didatangi oleh orang yang buat salah, memperkatakan tentang diri kita, bukalah hati, ikutlah Abu Bakar As-Siddiq, contohilah mereka yang Allah ceritakan kepada kita dalam Al-Quran, walaupun ini satu yang sangat sukar, tetapi kita kata kesukaran di dunia itu tidaklah sesukar di akhirat. Di akhirat Allah meletakkan, memberikan kemuliaan. Di akhirat kemuliaan itu akan lebih berganda-ganda. Berilah peluang kepada mereka yang nak kembali kepada Allah sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang kepada hamba yang nak kembali kepada Allah. Jadi kita maafkan mereka, buatlah yang terbaik selagi mana kita mampu kepada mereka walaupun mereka telah pernah membuat kesalahan dan kesalahan itu bukan satu kesalahan yang kecil. Okey. Tu saya ingat kita tak sempat pun sambung tapi Ustazah dah sambung dah sikit sebab dia ada kaitan, Ustazah tak boleh nak stop dekat ayat 20. Sebab bila ada persoalan-persoalan nak jawab tu kena pergi kepada ayat yang selepasnya. Okey, ada soalan lagi? Ustazah nak tanya. Okey, ya. Fatimah sini. Okey Fatimah, ya. Ustazah, kalau bila kita cerita pasal mengumpat kan, adakah termasuk dalam mengumpat? Contohnya sekarang ni kita nampak orang akan banyak meluah perasaan lah, contoh dekat Facebook, dekat status WhatsApp kan. Tapi kadang-kadang tidak disebut nama orang yang spesifik lah dalam tu. Maksudnya dia mengadu cerita seolah-olah macam dia telah dizalimi ke atau dia telah berhadapan dengan situasi-situasi dengan orang yang tidak disukai macam tu kan. Seolah-olah macam bila dia buat macam tu, orang akan bersangka-sangka bahawa mungkin orang ni ikut kan. Jadi mungkin kita boleh komen sikit. Okey. So dalam hal itu saya nak tunjuk ayat yang kita baca tadi. Ada kat sini. Okey, ayat 19.
Wallahu ya'lamu. Okay. Ayat 19, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ada lagi satu sekejap. Yang lebih sekejap Okay, tak apa. Nanti kalau Ustaz next insya-Allah besok Ustaz akan tunjukkan ayat tu. Balik kepada soalan Fatimah. Okey, dalam hal tu kalau kita tak sebut nama kan, tapi kita create sesuatu yang menimbulkan syakwasan kepada orang. Okay. Bila kita create satu perkara yang syakwasan kepada orang, ia adalah satu sikap yang tidak baik. Dengan sebab post kita tu orang bersangka buruk, sedangkan kita tak boleh su'zan. Su'zan adalah penyakit hati. Dia bukan penyakit fizikal, dia penyakit hati. Kita kalau kita tak ada bukti yang sahih, kita tak boleh su'zan. Kita nampak je orang ni, dia tak pakai tudung pun, ni orang ni memang tak ada percaya. Tak boleh. Apa hak kita untuk menghukum orang tu? Kan? Yang kita boleh buat, instead of kita bersangka buruk, kita angkat tangan, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau tahu akan kedudukan orang ini, dia telah melakukan kesalahan, berilah hidayah kepada dia. Yang tu kita nak lawan kontra kepada syaitan. Syaitan memang akan ambil peluang. Kita nampak orang tu tak pakai tudung, and then dia akan menyucuk kita, dia kata orang ni memang teruk lah, kalau nak cakap pun dah tak dengar dah. Itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Sedangkan kita diajar oleh Nabi SAW, jangan menghukum orang. Kita bukan penghukum. Yang menghukum adalah Allah. Kita sebagai manusia, kalau kita tengok mereka melakukan kesalahan, maksudnya pertama sekali kita memanjatkan doa kepada Allah SWT agar mereka tu diberi hidayah, mereka tu diberi jalan petunjuk. Bayangkan kalau kita membuat kesalahan dan orang kutuk kita. Nak ke dalam kedudukan yang sama begitu? Okay, kalau kita create satu su'zon dalam masyarakat, ia adalah satu kesalahan dan satu dosa. Kita ada cara lain lagi untuk kita meluahkan perasaan ketidaksetujuan kita dengan orang tu. Sebab itu kita dalam banyak hal, Nabi SAW mengajar kita agar berterus terang. Kan berterus terang itu adalah suatu yang sangat-sangat dianjurkan, dan itulah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan itu juga yang ditunjukkan oleh para sahabat. Maksudnya su'zan ni memang kita seboleh-bolehnya tidak boleh ada dalam diri kita. Sebab su'zan ni macam kita menghukum orang tu tanpa asal usul. Kan? Su'zan lah. Jadi kalau kita menimbulkan suatu suasana su'zan dalam masyarakat, ia adalah satu amalan yang perlu dijauhi. Kita tak boleh, kita kata berterusan dalam keadaan itu adalah termasuk dalam khutuwat syaitan, langkah-langkah syaitan untuk menjauhkan diri kita daripada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena kekang, sebab itu Zul kata bila kita dalam kehidupan kita sentiasa bertarung. Dan kita kena tahu apakah peluru-peluru syaitan. Apakah peluru-peluru syaitan? Okay, Ustazah akan share nanti, ada satu buku, Ustazah tak pasti ada tak dalam PDF Dr. Fazlin ada tak dalam PDF buku Dr. Ismail Lutfi tentang bahaya syaitan ar-rajim? Saya tak pernah jumpa lagi, tak ada lagi kot. Kalau Ustazah boleh WhatsApp dia tanya. So, saya tak nampak lagi tak ni. Okay, boleh insya-Allah nanti Ustazah tanya. Okay, ada satu buku yang ditulis oleh Dr. Ismail Lutfi, Rektor Universiti Islam Petani. Buku tu nipis je, maksudnya sangat ringkas, tetapi dia mendedahkan kita kepada peluru-peluru syaitan supaya kita tahu, supaya kita dapat tepis lah. Sebab peluru syaitan ni dia memang sangat kita kata konsisten, 24 jam akan cuba untuk menghasut kita. Sebab itu dalam ayat yang saya baca tadi, Allah SWT memberikan ingatan kepada orang mukmin, la tattabi'u khutuwat. Syaitan ni ada banyak langkah. Satu langkah tak jadi, dia pergi kat lain pula. Satu peluru tak jadi, dia tambah peluru lain pula. Dia akan sentiasa berusaha. Sebab itu janji dia pada Allah. Kita tahu kan musuh kalau dia dah nekat, dia akan menggunakan apa-apa cara sahaja yang boleh memberi kejayaan pada dia. Kita juga kena ada peluru yang sama, malah lebih kuat daripada peluru iblis.
Kalau tak kita akan jadi mangsa. Kalau tak kita akan jadi mangsa. Okey, peluru syaitan nama dia buku dia bertajuk tajuk dia apa Fazlin? Saya pun lupa, nanti saya cari. Pengenalan hakikat syaitan Ar-Rajim. Hakikat syaitan ar-rajim. Nah, boleh tulis dan boleh carilah nanti. Ada online juga boleh beli. Bukunya murah je, dalam RM20 saja, tapi worth it. Maksudnya benda tu akan memberikan kita satu kejelasan tentang bagaimana plan-plan syaitan untuk menyelewengkan manusia supaya dapat sama-sama masuk ke dalam neraka. Kita tak nak. So kalau kita tak nak, kita tak boleh berdiam diri, tak tahu peluru-peluru musuh kita akan kalah. So kita kena sediakan apakah benteng yang kita nak sediakan untuk berhadapan dengan peluru-peluru syaitan yang tak akan henti-henti target kita. Sebab setiap orang kita kata kita tak tahu berapa banyak syaitan yang ada kan. Kalau pergi tempat syaitan, sebab tu kena jauhi tempat syaitan. Kalau sekok syaitan pun, syaitan sekor ke seorang? Sekor. Okay. Kalau orang kata kalau sekor syaitan pun tak larat, kalau dah banyak lagilah tak larat. Jadi kita kena jangan pergi tempat-tempat yang ada syaitan banyak. Okay, hakikat syaitan ar-rajim, betul. Okay, kita jangan pergi ke tempat syaitan banyak. Kalau duduk dalam bilik air jangan lama-lama tempat syaitan. Jangan berangan-angan pula kat dalam bilik air. Okay. Jadi itu di antara perkara yang mungkin Ustazah boleh sebut. Soalan Fatimah tadi, jelas Fatimah? Jelas Ustazah. Macam mana kita nak ni, kita kena tahu tu adalah khutuwat syaitan. Definitely. So macam mana kita nak berhadapan, kita tukar, kita pilih alternatif yang Allah lebih redha. Maksudnya instead of kita melepaskan geram kita kat situ, kita cari channel yang betul lah untuk memperbetulkan kesalahan orang tu. Sebab tujuan kita adalah kita nak sama-sama masuk syurga, betul tak? Ke kita nak seorang masuk syurga? Betul Ustazah. Kita nak sama-sama walaupun orang tu buat salah, kita nak juga dia masuk syurga bersama-sama dengan kita. Alangkah bahagianya kalau orang-orang yang kita kenal, orang yang kita sayang masuk syurga bersama-sama dengan kita dan tidak kalah dengan syaitan ataupun tidak terberdaya dengan hasutan syaitan. Kita orang yang tahu mungkin boleh kita kata boleh memberikan impak yang lebih besar lah kepada mereka yang mungkin tengah belajar dan sebagainya, bagi peluang kepada mereka. Okay, lagi? Dah kan? Ustazah. Ya, saya. Kalau fahsyat tu kan, dia kalau kita tengok iklan yang banyak macam lelaki, perempuan atau perempuan dia dah aurat ke, yang tu macam fahsyat juga ke ataupun jalan ke fahsyat? Okey, dia tu jalan lah, kita lebih kepada yang tu, lebih kepada mungkar. Fahsyat ni lebih kepada yang saya sebut tadi, lesbian, apa tadi LG, gay, bisexual, apa lagi tadi, transgender, itu semua fahsyat. Okay, kalau iklan yang mendedahkan dua lelaki perempuan yang bukan mahram, itu adalah mungkar yang membawa kepada fahsyat. Sebab tu kita kata semua perkara yang lead kepada fahsyat Allah haramkan. Contohnya kalau kita nak makan laki perempuan yang bukan mahram, tak boleh. Hukum asal tak boleh. Jangan senang-senang nak ajak kawan kita pergi makan macam kita kata nak pergi makan, kita ajak kawan lelaki. Sedangkan kawan lelaki tu bukan mahram kita pun. Asal hukumnya adalah haram. Tapi kita tak nampaklah benda tu kan, sebab ia dilakukan oleh kebanyakan orang. Kita rasa seolah-olah benda tu tak ada apa pun kan. Contoh, makan je tak boleh ke? Bukan tanya Ustazah. Ya. Kalau ramai-ramai tak apa kan? Okey, ramai-ramai ada keperluan ke? Saya pun tak pasti. Merapatkan ukhuwah. Okey, dia kat situ bukan merapatkan ukhuwah. Dia tak timbul kat situ merapatkan ukhuwah. Itu adalah semuanya khutuwat syaitan. Kerana kita tak tahu, kita salah faham. Nanti orang kata, Farah tak nak join ke? Tak nak silaturahim ke? Farah akan terkedu. Apa Farah nak jawab ni betul juga kan? Betul juga. Sebenarnya tak betul. Kalau kita ada keperluan saja boleh. Contoh keperluan, Ustazah akan bagi contoh. Contohnya kalau tetamu datang rumah kita. Tetamu tu bukan mahram kita tapi kawan suami. Okay. Boleh tak kita keluar layan? Kalau ada suami boleh? Boleh.
Dalam keadaan tu boleh, bukan semua tempat tak boleh. Okey, misalnya kita pergi makan kenduri kan. Cari-cari meja tak ada, dah semua penuh, dah peak hours ni tengah hari. Tengok-tengok adalah satu meja lagi, semua lelaki. Ada satu meja, kursi tu perempuan, kita datang pula seorang, suami tak boleh datang kan. Okey, boleh tak duduk kat situ? Boleh. Kerana itu. Tapi kalau kita sengaja nak cari tempat banyak lagi, nak cari mana, that guy boleh duduk sekali. Tak boleh. Sebab apa Farah? Suzan nak beritahu. Kita akan tengok dalam surah Nur ni Sebab bila kita bertemu dengan lelaki, dia ada lagi hukum-hukum lain. Contohnya hukum memandang. Okey, dia akan tengok Farah ke dia akan tengok nasi yang dia makan? Kalau saya bagi contoh lebih lagi, contohnya lelaki tu macam pangkat ayah-ayah kita lah. Okey, contoh pangkat ayah tu mahram ke? Masih. Okey. Mahram ke? Sebab lelaki ni walaupun pangkat ayah ke, pangkat datuk ke, pangkat apa ke, dia tetap lelaki. Baik. Dia tidak akan menjadi perempuan kan, dia akan tetap lelaki. Jadi hukum Ustaz nak bagi supaya kita ni bila kita buat sesuatu, kita gunakan akal yang waras yang Allah bagi ni, kecerdikan kita tu untuk tidak melakukan dosa. Bukan saja kita nak dapat PhD, bukan saja kita nak pergi kepada satu tahap ke satu tahap, tak. Tetapi maksudnya kita nak juga kebijaksanaan kita ni kita guna untuk menyelamatkan kita daripada dosa. Yang tu jarang diperkatakan, kan? Ada soalan, kalau macam farewell lunch ramai-ramai, boleh ke contoh head of department nak belanja staff? Okay, head of department staff, kita kata sekali-sekala tak apa, jangan jadikan ia sebagai satu benda yang biasa. Dalam keadaan kita kena jaga, janganlah bila duduk sekali dah dapat lesen, susah bagi lesen. Kita maksudnya bercakap dengan perkara-perkara yang tidak memberi faedah pun. Katalah department tu akan bagi remark, katalah Farah cantik lah hari ni. Bahaya tu. Kalau suami Farah dengar, kenapa pula cakap isteri aku cantik? Okey, dia akan kata Farah hari ni pucat lah Farah, kenapa? Farah tak pakai gincu ya? Okey, ada tak berlaku macam tu? Dengan saya tak tahulah, tak ada. Okay. So, tapi kita tak selamat kan? Daripada remark macam tu kan? Ya, betul. Ataupun kadang dia kata Farah nampak tembam lah hari ni. Okey. So Farah tahu tak apa hukum dia kat situ? Hukum dia melihat. Hukum dia melihat. Kalau orang lelaki sekiranya dia melihat wanita yang bukan mahram dia kena tundukkan pandangan. Dia tak boleh staring. Kalau dia kata Farah tembam hari ni, maksudnya dia stare dekat Farah lah. Kalau takkan dia nak kata Farah tembam hari ni. Dia sambil makan, mata dia kat bawah, dia kata Farah tembam hari ni. Dia ada sesuatu yang mustahil. Jadi hukum memandang dekat situ, kalau dia pandang 2-3 kali, dah jadi kesalahan, dah jadi dosa. So sebab di sini Allah tu maha sayang, dia tahu kita kan tak boleh nak jaga hati dalaman dia kan. Kata dia tengok Farah, dia rasa macam, ui cantik lah Farah hari ni. Siapa Farah boleh tak kata kat dia tahu apa yang dalam hati dia? Tak boleh. Tak boleh. Jadi kita dengan percampuran itu menimbulkan suatu perkara yang menyebabkan orang tu melakukan kesalahan dan dosa. Dia bukan benda yang kecil kita nampak benda tu kecil sebab ramai orang buat. Tetapi ketahuilah kita bahawa ia adalah satu dosa. Dalam keadaan kita bergelak ketawa, saya takut kita bergelak ketawa dalam keadaan dosa mengalir. Kita kena bayangkan itu sebab kita ni bila kita tak pasakkan kehidupan akhirat tu seolah-olah jelas je depan mata kita rasa benda tu remeh. Sedangkan setiap perkara yang kita buat tu kita, ya Allah Farah, kalau kita duduk kat situ setengah jam, berapa lama kita nak duduk kat Padang Mahsyar? Kalau sehari setengah jam, kalau besok pula setengah jam pula, dah dekat 1 jam kan? Dan 1 jam macam-macam perkara mungkar yang boleh berlaku. Kadang-kadang perkataan yang kita keluar tu tak sepatutnya, pertanyaan tu pun tak sepatutnya yang kita tanya dan sebagainya. Instead of nak meninggikan iman, dia akan merosakkan iman. So tak worth it lah, kita nak makan je pun kan?
Jadi kita kena fikir 2 kali, bukan 2 kali lah, bagi Ustazah kena fikir banyak kali. Sebab cuba kita bayangkan sekiranya kita dalam keadaan tu Allah ambil nyawa kita. Tapi tahu nyawa kita kat mana? Kat dalam keadaan kita gelak-gelak tu, Allah ambil nyawa kita pada saat itu. Apa kita nak jawab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita tak nak kan kita minta kita dalam husnul khatimah, dalam keadaan akhirat yang pengakhiran yang baik kan. Setiap perkara yang kita nak buat tu, let's say kita tahu inilah perkara terakhir yang kita nak buat. Katalah sekarang kita bertadarus, ya Allah inilah yang apa yang terbaik yang aku dapat buat kan. Kalaulah kita diambil nyawa oleh Allah SWT, maka kita tidak ada satu perbuatan yang Allah redha untuk kita persembahkan kepada Allah SWT. So yang tu yang kita nak datangkan kepada diri kita kalau kita nak buat apa-apa saja, perlakuan, tindakan. Mesti ada di situ banyak pertanyaan. Okay Sarah, okay Farah? Okay, terima kasih Sarah. Alhamdulillah. So saya ingat hari ni kita panjang okay. Kita berkaitan dengan kehidupan ni memang begitulah keadaannya supaya kita tak tertipu pertamanya dengan hasutan syaitan, dan syaitan tu memang adalah musuh yang nyata. Sebab tu Allah kata, kita baca dalam surah Yasin, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang benar-benar nyata. Dia tidak akan tukar profesi. Dia akan jadi musuh selama-lamanya sampailah kita meninggal. Bila dah meninggal tak ada dah. Sampai meninggal je. Okay. So saya ingat sampai kat situ saja perkongsian kita pada hari ini. Ramai confused mana yang betul, mana yang salah. Sebab semua buat sekarang. Okay. Kita tak boleh meletakkan hukum boleh ataupun dibenarkan oleh Allah dengan ramainya orang buat. Sebab tu kita kena belajar. Sebab tu kita kena belajar. Jadi sekiranya ramai orang yang berpelajaran, maka tidak timbullah kesalahan-kesalahan itu dilakukan oleh orang ramai. Jadi sebab itulah Islam pertama sekali apabila turun ayat yang pertama, Allah suruh belajar. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajar dan belajar dan belajar dan belajar. Sebab itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu apabila baginda dilantik menjadi khalifah, perkara pertama, antara perkara pertama yang dibuat adalah dia menulis surat kepada semua tempat-tempat yang dibuka oleh umat Islam supaya suami ataupun mereka bertanggungjawab mengajarkan anak ataupun isteri surah An-Nur, supaya dia tahu macam mana nak menjaga diri, macam mana nak menjaga keluarga, macam mana nak menjaga masyarakat, dan semuanya akan selamat. Dia kerana ilmu yang ada dalam dirinya, bukan kerana ikut-ikutan semata-mata. Sebab kalau kita ikut dia tanpa kita selidiki, kita tak tahu adakah dia membawa kita ke syurga ataupun dia membawa kita ke neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita tak sekali-kali redha untuk mengikut orang yang membawa kita ke neraka Allah, dan kita juga tak redha dia masuk neraka. Kan? Jadi dengan ilmu yang ada pada kita tu, insya-Allah sikit sebanyak kita dapat membimbing dia supaya kita sama-sama masuk dalam syurga Allah SWT. Okay, saya ingat sampai situ saja hari ni kita. Okay, Alhamdulillah. Okay, kita sudahi dengan sedikit doa lah, insya-Allah. Kalau siapa yang ada soalan lagi boleh tulis, nanti insya-Allah besok kita jumpa lagi. Kita akan pergi kepada page yang seterusnya. Banyak lagi isu-isu yang kita perlu sebut berdasarkan ayat yang kita baca nanti. Okay, kita baca sedikit doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam, syukran, jazakillah, jazakumullah semua. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustazah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.